Hai, bagaimana anda ingin mencipta sebuah kelas individu untuk mata pelajaran anda sendiri? Saya Cikgu Cyril dan saya akan memberikan anda sedikit tips berkenaan bagaimana ini boleh dilakukan. Sebelum kita mula, kenapa kita perlu create sebuah kelas individu dalam Google Classroom? Mencipta sebuah kelas individu dalam Google Classroom untuk kelas anda sendiri banyak kelebihannya. Salah satu adalah ianya membantu anda untuk organize semua benda yang berada dalam Google Classroom tersebut. Sebab kalau tidak, kalau anda cipta sebuah kelas, contohnya kelas 1A, dan semua pelajar dalam kelas 1A, dan semua guru meletak semua kerja rumah dalam kelas 1A, ia akan menjadikan kelas itu menjadi sangat berterabur, di mana anda akan lihat kerja rumah itu bermacam-macam, notis bermacam-macam, dan semua benda pun bercampur aduk di dalam itu. Jadi, ia akan menjadi sukar untuk anda sebagai cikgu untuk melihat kerja yang anda sudah hantar dan feedback daripada pelajar. Untuk pelajar pun mereka akan keliru kerana mereka tidak tahu kerja mana satu yang perlu mereka selesaikan. Jadi, mencipta sebuah kelas individu dalam Google Classroom membolehkan anda sebagai guru mengawal situasi seperti ini, dan bagi saya kelebihan yang paling utama adalah dia mencipta sebuah folder khas untuk classroom anda. Penciptaan sebuah folder yang khas untuk classroom anda akan mengelakkan daripada semua maklumat ataupun semua bahan-bahan bercampur aduk. Jadi, di sini saya akan tunjukkan kepada anda semua bagaimana untuk mencipta sebuah classroom individu dalam Google Classroom untuk membolehkan anda memiliki kelas individu yang sekaligus menyenangkan kerja anda sebagai cikgu dan menyenangkan semua pelajar anda untuk melihat apa yang anda ajar dan menjalankan tugasan-tugasan yang anda telah berikan. Okey, saksikan. Alright, langkah pertama adalah anda perlu masuk ke Classroom di bawah Google. Okey, masuk ke akaun Classroom yang sudah diberikan oleh kementerian. Okey, saya sudah memasukkan semua password, jadi mudah untuk saya login ke dalam Classroom saya. Okey, di sini adalah kelas saya, kelas-kelas saya yang saya ada. Jadi anda lihat di sini, ini adalah kelas-kelas yang ada secara umum. Jadi apa yang saya perlu buat untuk membuat sebuah classroom sendiri ataupun membuat classroom saya sendiri adalah pergi pada bahagian kanan atas, pergi pada bahagian tick plus ini, klik pada bahagian plus dan pilih create classroom. Okay, apabila anda sudah create classroom, okay, typekan nama kelas di bahagian yang dikeluarkan ini. Okay, contohnya kelas bahasa Melayu. Dan anda boleh biarkan bahagian section, subjek dan room ini kosong. Tetapi biasanya untuk saya akan letakkan section ini sebab saya akan letakkan nama saya lah. Okay, sebab dia akan keluar di bahagian bawah. Dan klik create. Okay, dia akan mengambil sedikit masa. Tunggu sehingga dia siap. Apabila dia sudah siap, anda akan lihat kelas itu akan keluar pada skrin anda. Okay, dia bergantung kepada kelajuan internet dan juga bergantung kepada Google Drive. Okay, jadi sekarang anda lihat kelas bahasa Melayu yang saya miliki sudah pun tercipta. Okay, jadi anda boleh lihat di atas ini adalah kelas bahasa Melayu dan di bawah ini seperti saya katakan tadi adalah nama saya. Jadi pelajar-pelajar tahu bahawa kelas ini adalah kelas saya dan ini adalah kelas untuk mereka. Jadi perkara yang kedua yang anda perlu buat adalah menjemput pelajar-pelajar masuk ke dalam classroom anda. Okay, caranya mudah sahaja. Ada dua cara sebenarnya. Cara pertama adalah anda kopikan kod ini dan berikan kepada pelajar. Okay, biasanya untuk mudah lagi, cikgu klik pada bahagian square ini, display, dan dia akan keluar kodnya dengan besar, dan cikgu boleh copy invite link. Apabila cikgu copy invite link ini akan memberi panduan kepada pelajar-pelajar. Maksudnya, apabila cikgu copy invite link ini, dia akan terus copy sebuah pautan yang cikgu boleh kongsi terus dengan pelajar, supaya pelajar pun senang nak masuk ke dalam classroom ini nanti. Okay, jadi sharekan link yang cikgu dah copy itu. Okay, sharekan link yang cikgu dah copy itu kepada pelajar-pelajar supaya mereka boleh klik saja dan masuk terus ke dalam kelas. Okay, untuk cek di mana pelajar-pelajar yang sudah masuk, cikgu pergi kepada bahagian people dan cikgu boleh lihat siapa yang sudah masuk ke dalam classroom cikgu. Okay, jika belum ada, cikgu boleh juga menggunakan invite di sini. Seperti saya katakan tadi, ada dua cara untuk invite orang masuk ke kelas, iaitu dengan cara menggunakan bahagian depan ini, square ini, ataupun cikgu gunakan bahagian invite ini. Okay, so kemudian untuk classwork, macam saya katakan tadi dalam awal-awal video tadi, menggunakan classroom sendiri ada kelebihan di mana cikgu boleh lihat
ataupun cikgu boleh menguruskan kelas ini dengan lebih baik dan teratur sebab cikgu yang kontrol semua dalam classroom ini. Okay. Jadi cikgu boleh lihat di bahagian stream ini, cikgu boleh generate Google Meet link untuk membolehkan cikgu buat Google Meet, Google Classroom dengan student. Cikgu cuma perlu klik apabila sedia untuk membuat link. Dan cikgu boleh assign homework. Okay, dengan mudah. Homework cikgu boleh letak di sini. Cikgu boleh lihat siapa pelajar-pelajar cikgu dan cikgu boleh melihat grade-grade mereka di bawah grades. Jadi semuanya mudah untuk cikgu capai dengan menggunakan Google Classroom peribadi ataupun individu ini. Untuk pelajar, mereka akan melihat bahagian streams dan mereka boleh melihat tugasan dengan lebih mudah. Okay, berlainan kalau kelas itu bercampur aduk ataupun semua kelas dalam semua mata pelajaran dalam satu kelas. Semua orang akan pause, jadi mereka akan keliru. Jadi di sini kita akan memudahkan lagi lah dengan mereka menggunakan satu classroom peribadi. Okey, sekiranya cikgu ingin membuang classroom ini sebab mungkin classroom ini cuba-cuba, cikgu nak buat classroom sendiri, senang saja cikgu pergi balik pada kelas utama tersebut iaitu dengan klik bahagian main menu ini, pilih pada classes dan cikgu klik pada kelas yang cikgu nak buang. Itu contohnya di sini adalah kelas Bahasa Melayu. Cikgu klik pada 3 butang di atas kelas Bahasa Melayu dan cikgu pilih archive. Okey, dan keluar notis seperti ini di mana dia bertanya sama ada cikgu nak archive betul ke tidak. Okey, so cikgu pilihlah archive. Okey, jangan takutlah kalau betul-betul cikgu nak simpan kelas tersebut. Butang 3 ini juga membenarkan cikgu untuk edit maklumat-maklumat yang ada di sini. Okey, dan selain itu cikgu juga boleh copy invite link dan memindahkan kelas tersebut ke tempat lain. Contohnya cikgu nak masukkan ke kelas 3 gemilang, 4 gemilang dan sebagainya. Okeylah. Alright, itu sahaja tips yang saya berikan untuk hari ini. Diharapkan tips saya membantu. Jika anda suka akan apa yang saya buat ini, bolehlah subscribe ataupun mengikuti saya di Facebook untuk tips-tips yang baru yang saya akan kongsikan dari masa ke semasa. Jika anda ada cadangan untuk tips yang perlu saya kongsikan, tinggalkan komen dan saya akan lihat bagaimana saya boleh membantu cikgu-cikgu atau membantu anda dalam melaksanakannya. Sehingga video yang seterusnya, terima kasih dan selamat mencuba.